Kenapa? Okey, so hari ni kita nak sambung pula. Tadi dah kita dah tahu pasal jada berkala kan. So kenapa apa fungsi jada berkala ni adalah sebab untuk menyusun semua unsur-unsur yang telah ditemui ni secara lebih sistematik. Okey, so kalau tadi dalam jada berkala ni kita dah tengok kan, kita ada lebih pengkelasan lebih kurang tiga jenis unsur. Yang pertama kita ada logam, kita ada bukan logam dan juga separa logam. So kali ni cikgu nak bincang dengan kamu tentang unsur logam dan bukan logam. So biasanya kelas kalau anda lihat logam ni memang terdiri daripada pepejal dan hanya ada satu kumpulan sahaja yang wujud sebagai cecair, iaitu merkuri. So basically logam semua sekali akan wujud dalam bentuk pepejal. So pepejal ni macam mana? Jirim yang macam mana? Jirim yang kita boleh pegang, dia ada jisim yang tetap. So kita boleh lihat dengan mata kasar kita. So pepejal ni contohnya adalah kuprum, aluminium, besi dan juga zinc. So itu adalah unsur daripada kategori logam. So hanya satu sahaja logam yang berada dalam bentuk cecair. So seterusnya bukan logam. So bukan logam ni maknanya dia boleh wujud keadaan jirim dia sama ada dalam bentuk pepejal, cecair ataupun gas. So ingat beza logam dengan bukan logam ni, salah satunya logam mesti pepejal. Dan satu sahaja yang bukan dalam keadaan pepejal, iaitu merkuri. Kalau bukan logam, dia boleh hadir dalam ketiga-tiga bentuk ataupun keadaan jirim tadi, iaitu PCG, pepejal, cecair dan gas. So kita tengok contoh apa pepejal yang bukan logam. Contoh karbon. Kalau hampa tak dapat imagine karbon ni macam mana ni, karbon ni ambil pensel kayu tu kan, kan ada mata pensel color hitam tu, yang itulah terhasil daripada karbon. Lepas tu kita ada fosforus dan juga sulfur. So cecair kita ada bromin. So bromin ataupun iodin yang orang duk sapu dekat mana tu, luka yang orang kata ubat kuning. So itu adalah bukan logam juga. Dan juga gas lah, yang kita bernafas, yang kita keluarkan balik, kita masukkan dalam paru-paru kita oksigen. Dan kalau kita keluarkan balik itu adalah dalam bentuk karbon dioksida. Kita ada gas nitrogen dan juga gas hidrogen. Right. So itu adalah tentang logam dan bukan logam. Tapi kamu kena ingat tau, kalau unsur ni dia apa? Dia mestilah terdiri daripada satu jenis zarah sahaja. So next, kalau anda lihat gambar rajah ni, apa yang dapat anda perhatikan? So kita dapat perhatikan, sekejap dia buat perangai pula. Sekejap. Dia tak kawan dengan hampa. So dia kita dapat perhatikan, saya bagi ini gambar A, ini gambar B. Mana satu logam? So gambar A lah. Dan bukan logam adalah gambar B. Kenapa anda cakap macam tu? Sebab kalau dalam gambar A ni kita katakan dia sebagai logam, biasanya logam ni dia berkilat. Dan kalau bukan logam ni permukaannya lebih tidak berkilat lah. Kalau bahasa kampung tu kita kata sebam, boring. Macam tu. So itu adalah perbezaan yang ketara di antara logam dan juga bukan logam. So ini adalah orang kata apa, himpunan ringkasan perbezaan antara logam dan juga bukan logam. So kalau tadi kita tengok gambar kan, ada satu tu gambar A tu, memang kita nampak dari segi kekilauan. Bahagian gambar A memang berkilau. Apa maksud mulur dan boleh ditempa ni? Mulur dan boleh ditempa ni, anda boleh seperti kita nak buat, kalau tengok gambar perang-perang kan, nanti mereka akan buat gambar mereka akan buat pedang, tidak? So nanti tukang besi tu dia akan ketuk
ketuk besi yang dileburkan tu untuk dijadikan sebagai bentuk. So bila perbuatan mengetuk dan juga cubaan untuk menghasilkan bentuk itu, mengetuk dan menghasilkan bentuk, itulah yang dikatakan sebagai mulur dan boleh ditempa. Okey, so kalau logam juga dia punya daya regangan kuat. Okey, boleh membenarkan elektrik mengalir melaluinya. Okey, selain pada elektrik, begitu juga dengan haba. Okey, berketumpatan tinggi. Maknanya kalau kita letak dalam air, kita ambil air, so nanti dia akan tenggelam lah. Bermakna ketumpatan dia tinggi. Dan takat lebur dan takat didihnya juga sangat tinggi. Sebab tu dalam suhu sekeliling kita yang lebih kurang 31 darjah Celsius ni, logam tidak akan mudah mencair. Sebab apa? Sebab takat lebur dan takat didihnya sangat tinggi. Okey, kita tengok pula kalau bukan logam. Tadi dari segi kekilauan, memang kita ada saya tunjuk gambar apa tu? Gambar tayar, betul tak? So dalam gambar tayar ni memang nampak sangat pudar, bosan, sebam. Okey? Dia rapuh, maknanya mudah bila kita berikan tekanan tu, dia akan meninggalkan kesan. Okey? Tak boleh ditempa. Okey, bukan senang lah. Okey? And then dia mudah patah. Okey, tak boleh alirkan elektrik kecuali karbon lah. Okey, mata pensel kamu tu. Okey, lepas tu sama juga dengan haba. Okey, lepas tu berketumpatan rendah. Contohnya macam kayu lah. Kalau rakit kan, sebab apa orang ambil kayu buluh tu buat rakit? Sebab apa? Dia boleh terapung di dalam di atas air. So maknanya ketumpatan dia rendah lah. Dia boleh terapung. Okey. Dan takat lebur dan takat didihnya juga adalah rendah. Sebab tu kalau macam getah kan, kalau getah rubber band kita yang duk ikat nasi lemak ke mi goreng kita tu, kalau kita biar tengah panas, nanti dia akan mencair. So itu adalah perbezaan antara logam dan bukan logam. Okey. So sehingga itu sahaja. Terima kasih cikgu ucapkan. Semoga berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih.